Okey. Ya, kembali kita dalam Assalamualaikum. Tapi sebelum tu Amin, saya nak tanya dengan awak pernah tak masuk mana-mana perniagaan MLM? Bukan direct selling kau, MLM. Tak pernah. Piramid konsep? Tak pernah. Tapi pernah diajak? Pernah banyak sangat. Tapi awak tak pernah menghulurkan atau mendaftar sebagai ahli MLM tersebut? Tip dia ialah bila kita jumpa orang macam ni, kita jangan bagi harapan yang kata, tengoklah bagi saya masa berfikir. Tak ada. Apa sebab-sebab antara awak tak terbuka hati untuk turut serta dengan MLM punya Saya perniagaan? bila dengar banyak sangat cerita-cerita, saya ambil perkataan tak payah. Tu je. Mana awak tak percayalah mereka yang berjaya dalam bidang MLM ni dapat Mercedes besar, dapat banglo 3 tingkat. Ada propaganda je lebih awak gambar cik, kereta. Tapi dia bawa kereta tu. Saya gini je. BMW X6. Saya membaca buku Robert Kiyosaki, Kekayaan Bukan Dengan Kereta. Kereta bukannya aset, tapi kita adalah liability. Kaya hati lebih bermakna. Kan. Okey. So awak pilih lelaki yang kayanya hati. Kayanya hati dia. Okey. Astagfirullah. Okey, Irma. Satu sama. Okey, sekarang ini kita bersama dengan Datuk Nazim Johan, Setiausaha Kerja Persatuan Pemuda Islam. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Sehat selalu Datuk ni. Saya Dah masuk minggu ke berapa kita? Minggu ketiga ada? Minggu ketiga? Empat kot. Masya Allah. Orang kat luar dah bertanya dah. Seronok pula dengan Tok Ki tu bercakap di Assalamualaikum. Banyak benda. Jadi Datuk ataupun Tok Ki, sama-sama lah. Sama-sama lah. Kita bincang hari ini mengenai MLM, mengenai penipuan lah. Yang mana kalau minggu lepas kita lebih kepada individu-individu. Minggu ni kita bincang mereka yang organize, sangat sistematik dan kita tak perasan dan kita tak sangka. Dan terutamanya yang Gorizan menang tu menggunakan nama syarikat-syarikat besar lagi. Betul. Lepas tu dapat iklan besar-besaran kat TV pula tu. Dia inilah Tok nombor 1 Tok Ki nak tahniah pada dia. Sebab dia tak pernah terlibat. Betul. Memang jarang. Dia ni antara yang jarang. Orang jarang. Pasal kebanyakan orang memang biasanya dia terperangkap. Pasal kita ni manusia, kita sentiasa kalau boleh nak keadaannya lebih baik, pendapatannya lebih baik, kedudukannya lebih baik. Jadi bila ditawarkan dan dibuktikan tengok orang tu kereta besar. Tapi dah betul lah betul je sebut tadi, bukan di kereta. Setengah orang kaya dia tak nak pakai kereta pun. Dia pakai kereta buruk pun tak ada benda. Pasal dia belum kaya, pasal dia nak pakai kereta. Dia nak tunjuk. Dan memang macam tu. Saya dapat saja nak punya hati kaya kan. Bukan lebih pada nak kadang-kadang untuk impress. Pasal untuk kelebih kaya lah. Ada yang tak kenal, Cina ni dia multi millionaire. Dia bangsa tu one time semua dia punya. Dia pergi pakai seluar pendek ke mana-mana. Dia naik band buruk je pasal tapi dia agak jadi takut lah. Dia takut kena colek. Tunjuk-tunjuk kena perang kan. Tapi point is inilah masyarakat kita hari ini yang Tok Ki dah cerita, yang saya dah cerita dulu daripada dulu. Yang terpenting kita kena ajar diri kita, ajar keluarga kita apa yang kita cari dalam kehidupan. Kalau pendapatan tinggi, kadang-kadang bila kita nak cari pendapatan, kita lupa segala kita punya agenda apa ni ataupun prinsip kita. Nak kaya apa saja. Jadi itu satu. Jadi bila kita dah lepasi apa ni, kita gagal mematuhi ataupun mengikuti kita punya parameter atau prinsip kita, maka orang menggunakan dia punya apa ni, kelemahan manusia itu untuk menipu. Satu. Lepas tu dia kadang-kadang dia gunakan, kadang-kadang macam katakan tuan kita dia tak percaya. Tapi kadang-kadang dia orang ni bila datang kawan, contohnya classmate lama. Ya aku pakai kereta besar ni. Aku menjadi jadi kan dia pun mudah percaya pasal dia nak pecahkan kita barrier tu. Kita ni ada barrier ni sebenarnya. Jadi barrier itu perlu dipecahkan untuk kita dengan suka hati bagi duit. Dia dua cara kalau orang rompak kan. Satu cara rompak. Rompak tu betul. Ini cara yang orang tu suka hati bagi duit. Tak cukup 50 bagi 100,000, bagi 200. Rompak cara halus ni. Rompak cara halus. Dan dalam penipuan ini yang antara yang kita tengok lah yang penipuan yang ikut pengalaman kita ada sampai 4 juta lebih kena tipu. Dan bukan kalau duit dia tak apa juga, dia ambil duit syarikat. Pasal dia nak kadang-kadang nak selamatkan dan last minute last saja dah. Jadi ini penipuan ini direka. Dia buat macam wayang lah. Oh ni macam ni, ni macam ni, ni macam ni. Dia aturkan cantik-cantik. Jadi kita pun kadang-kadang kalau nak salahkan orang yang kena tipu tu pun kadang-kadang sukar juga pasal dia baca fikiran kita. Contohnya ada seorang lawyer, kawan-kawan kita orang. Lawyer yang terkenal,
pun kena tipu dengan sindiket water dispenser ni, water drop dia kena tipu. Yang penapis air ni. Dia penapis air, dia pergi apa ni? Gores. Dia bukan pergi gores. Ini tak ada, dia pergi, you nak buat duit tak? Siapa tak nak buat duit? Okey, Soalan. ini dia pergi pula, dia tunjuk okey ini ada satu mesin dekat Ampang. Ni satu mesin ni boleh buat berapa ribu sebulan. Apa ada masalah 1,000 kalau 3 dan 6,000 boleh bayar kereta, boleh bayar rumah lebih kurang. Jadi dia ni memang terkena. Ini lawyer. Jangan cerita orang lain. Pasal semua orang di luar sana hendak mencari kelebihan pendapatan dalam keadaan hidup yang tertekan hari ini kan. Jadi itu satu jenis ya. Sekarang kita akan bincang yang mana-mana sedikit, tapi nak itu cerita general picture. Lepas tu ada juga yang MLM tadi. Sebenarnya bukan semua MLM itu pada kita lah ya, semuanya salah. Ada MLM yang berjalan bertahun-tahun, yang dah bertahun-tahun yang dah bergerak. Contohnya mungkin macam Causeway ke, dah lama dan benda ini dijalan secara baik. Itu yang direkognize, yang dilesenkan oleh kerajaan. Tapi ada juga yang dilesenkan oleh kerajaan, contohnya yang syarikat-syarikat ni di luar dilesen, tapi dia ada lagi dia punya cara yang bawah tanah tambah lagi. Jadi lesen tu macam Along lah. Dia kata pinjaman berlesen. Ada lesen, memang ada lesen. Yang ada lesen tu ada lesen, tapi bila orang datang dia tak bagi ada lesen, dia buat yang biasa punya. Jadi penipuan ini banyak. Sebab itulah macam kita bincang selama hari ini kan. Yang penting adalah kita kena mendidik masyarakat kita pergi sama ada yang menjual atau yang membeli, cari keberkatan. Yang nak berniaga tu pun dia kena cari keberkatan. Yang nak cari duit tu pun dia kena tengok benda ni betul ke tak betul. Jadi bila dia dah kadang-kadang bila orang dah percaya, dia dah lupa benda-benda lain tu. Sebab tu dia kena sentiasa diingatkan kan. Kita sentiasa ingat mengingati kawan-kawan, hati-hati. Kalau tidak kita cukup mudah tertipu. Dan ada juga yang jenis sindiket yang beroperasi. Contohnya secara bijak, dia nombor telefon kita tu. Kadang-kadang tak pasal-pasal dia masuk. Anda menang 10,000. Ui, sedap. Mana dia dapat nombor tu kan? Satu hal. Itu satu hal lah. Tapi itu dia adalah bertaki atau berkira dengan siapa-siapa. Tapi yang point is, kita tu kena bijak sikit. Para pengguna kena beranggapan macam ni lah. Tak ada senang-senang orang nak bagi duit. Tak ada pasal you nak kerja siang malam pagi petang nak... Ada ke jenis tiba-tiba menang 10,000, menang 50,000, menang 100,000. Jadi ini antara key point yang kita harus bila orang datang tanya, macam tuan kita tak tahu lepas apa dia tak nak. Mungkin dia tak nak kaya. Mungkin dia apa ni zuhud. Tapi kebanyakan orang memang nak senang. Okey. Jadi kita kena tanya, mungkin kena belajar juga ilmu dia lah, ilmu mengawal kan, macam mana supaya tak mau kan. Pasal kebanyakan orang dia akan knock kita punya sensitivity kan. Dia tahu di mana switch tu ni boleh. Jadi nombor satu, tengok mungkin kita boleh serve bila orang jumpa kita, pasal sekarang ni maklumat banyak. Ni ada seorang daripada penonton kita, dia kata tips penting, saya selalu rujuk pada SSM untuk elak daripada tertipu. Okey. Toki nak komen. Dia sekarang kadang-kadang orang yang menipu ni dia memang bijak. Ada sekali tu daftar SSM. Dia tak apa ada masalah daftar, semua orang kena daftar. RM4 je kan. Dan dia kata macam ni pula, dia gunakan pula. Cuba tengok, dia kata syarikat dia diluluskan oleh kerajaan Malaysia. Betul tak betul? Betul lah, itulah diluluskan kerajaan Malaysia, tapi bukan lulus untuk menipu, untuk menjalankan perniagaan, tapi ini dia orang gunakan. Dia ambilnya itu pasal kadang-kadang agaknya orang kampung, ialah setengah-setengah yang kurang pendidikan ke, orang bandar pun kurang pendidikan pada. Tengok ada kerajaan Malaysia dah luluskan, dia kata dia. Beres lah. Jadi itu salah satunya lah. Tapi kadang-kadang kita kena lebih daripada itu. Kadang-kadang dia orang penipuan ni, dia boleh tunjuk beria-ria ni, tunjuk duit. Dan cerita duit ni cukup banyak orang kita kena tipu. Ini cukup dahsyat, tapi saja untuk saya nak berkongsi lah satu yang agak menarik lah. Kalaulah katakan saya bawa duit, saya bagi duit dua katakan 100. Okey, bagi kat Emma. Emma duit 100. Cuba tengok nombor. Nombor kata nombor sama lah. Nombor duit tu. Nombor duit tu. Ini antara yang terjadi ni. Mana boleh sama? Mana boleh sama. Jadi lepas tu dia kata, you nak tak, kata dia. You bayar I 100, I bagi you 200. Ataupun 300, dia kisah apa benda.
I boleh keluar. You tak percaya, pergi belanja duit ni. Jadi modal dia 200 saja. Modal 200, you pergi belanja. Duit ni betul. Pergi tengok kat bank, betul. Macam mana boleh duit ada? Jadi kalau lah kata tuan kena orang macam tu, macam mana? Nak ke tak nak duit tu? Percaya juga. Percaya juga. Jadi, bila sebenarnya dia pandai, dia ambil duit tu, dia nombornya contohnya belakangnya, yang last 3. Satu lagi, nombor siri yang sama, dia pergi ambil duit, tukar duit. Biasanya dapat dia yang siri yang sama kan. Lepas tu satu lagi, nombor 8. Jadi, rupanya bila kita pergi tengok betul-betul, dia kikih nombor nombor 8 tu setengah. Jadi 3. Boleh kan? Boleh dikikis. Apa? Bukan setakat boleh dikikis, boleh menipu ratus ribu orang kena. Pasal dia pun, ni ada peluang. Dia kata ni ada, sebenarnya ada dia orang nak bagi duit. Nak bagi duit pada Bumi Putera lah kononnya. Jadi iyalah betul ni kerjaan nak bagi duit pada Bumi Putera. Prinsip dia ialah di mana ada kemahuan di situ ada jalan walaupun jalan tu salah. jadi itu kita kena hati-hati. Maknanya kita kena balik pergi. Kalau dia boleh buat apa dia nak duit kita, dia pergilah buat duit dia. Contohnya kata you meniaga macam ni, you masuk 100,000 ataupun you masuk 50,000, you dapat 5 juta. Habis you pergilah buat. Pasal apa nak suruh kita? Pasal siapa yang baik sangat yang ajak katakan kalau katakan jumpa dapat beli apa ni, dapat hadiah, main kau ambil setengah ke setengah. Tak ada begitu. Jadi ini antara benda yang kita perlu sedar. Tetapi dalam hati kita dah blok siang-siang. Benda ni berkat ke tak berkat ke? Betul. Jadi kalau melalui berkat tu kadang-kadang merupakan salah satu dia punya key mechanism, locking mechanism, protection mechanism supaya kita tidak mudah terjebak. Tapi bagaimana company-company besar ni begitu berani sekali mengiklankan penipuan mereka, sindiket mereka secara terbuka, buat satu billboard besar, masukkan dalam commercial TV. Dan sebelum Datuk menjawab, para penonton, jika anda ada sebarang soalan ataupun pendapat ataupun anda ada pengalaman berhadapan dengan kes-kes kena tipu, anda boleh hubungi kami di 0322602411 ataupun nombornya Irma satu lagi 2411 ujung dia. Tukar je belakangnya. Satu lagi 1610 kan. Okey, jadi sebelum Emma bercerita, saya nak kongsilah. Itu tak ada masalah. Billboard apa ada masalah? Boleh beli apa? PM pun boleh ada. Bersalam dengan PM. Alah, bersalam dengan PM tu kadang-kadang kalau setengah-setengah orang kata, dia betul lah majlis PM pergi bersalam. Dia kadang-kadang dia tipu. Memang dia bersalam dengan PM, dia pergi majlis bersalam. Dia gunakan kita punya manipulasi yang cukup bijak. Kalau dah PM boleh rasmi. Tapi dia akan bercerita secara bijaksana. Dia menggunakan ini menteri dah rasmi. Ini PM dah ini. Dia menggunakan nama-nama besar untuk memperolehi keyakinan orang supaya tidak ada keraguan. Ditunjukkan fizikal, ditunjukkan kereta, ditunjukkan rumah. Bukan rumah dia pun. Kadang-kadang sewa untuk 2-3 bulan. Tapi dalam masa 2-3 bulan ni dia orang dah kaya raya dah duit bercurah-curah. Dan benda ni pun tak boleh nak tahan lebih pada 3-4 bulan sebenarnya. Jadi ini antara bendanya yang menggunakan nama. Dia amat perlu kita semak balikkan. Contohnya dia katakan di-endorse oleh kementerian. Lebih baik semak. Itu yang paling betul. Pasal kadang-kadang dia menggunakan nama dan kementerian pun mungkinlah tak nampak. Jadi ini yang kita para pendengar penonton di luar sana supaya berhati-hati kerana duit kalau dah pergi nak cari duit satu seksa. Lepas tu kalau nak dapat balik ni cukup susahlah. Itu boleh merujuk pada soalan Dia Idris. Dia kata, saya nak tanya berkaitan MLM, pengalaman seorang kawan kebanyakannya penyewa awam kerajaan yang telah melaburkan puluhan ribu ringgit untuk suatu bisnes, tapi akhirnya duit itu lebur begitu saja kerana syarikat tersebut tidak berdaftar. Okey, itu isu pertama. Dan dia kata isu kedua, adakah saluran yang betul wujud untuk mangsa seperti ini menebus kembali wang tersebut? Bagaimana? Dua soalan tu. Dia macam ni. Sebenarnya kalau nak tebus tu, itu sebab tu sebelum dalam tangan ni duit kita. Kalau dalam tangan orang lain dah duit orang lain walaupun kita yang bagi kan. Memang ingat bukan senang kan? Bukan senang duit ni, hati-hati. Pasal duit ni dia jadi orang bunuh orang pun boleh. So apa aja tipu. Jadi biasanya kalau kita dapat balik duit tu kalau orang tu masih ada. Biasanya dia orang dah dapat duit setengah-setengah penipuan ni dah duduk di Gold Coast, dah dapat 30-40 juta lari, apa ada masalah lagi. Jadi ini yang kita perlu berhati-hati. Dan penjawat awam salah satu yang menjadi mangsa. Pasal kadang-kadang okeylah macam ni, katakan dia nak tipu seseorang, belum tentu orang tu ada duit.
Kadang-kadang dalam poket mungkin ada RM10 nak tipu benda. Tapi dia pergi target dia penjawat awam. Dia mudah dapat loan. Itu dia. Dan dia berkira dengan setengah-setengah company ni untuk uruskan loan. Tolong. Dia jumpa katakan manager bank tu. Kadang-kadang tak bagi pun. Bagi selain IC dia. Inilah itu dia pergi jumpa, dia pakat. Okey, kita cuba. Satu loan you lulus, bagi komisen 500. 50,500. Okey juga kalau ada 3 loan, 4 loan, banyak juga dapat komisen. Dan lebih penting lagi, mungkin pengurus bank atau pengurus syarikat keuangan itu beranggapan dia tidak ada masalah pasal ini pegawai kerajaan. Kok mana pun dia kena bayar. Jadi dia tidak boleh menjejaskan prestasi syarikat dia. Pasal apa pun dah potong angkasa. Suka tak suka tengok dah potong. Potong confirm. Kadang-kadang gaji tinggal 100 pun ada. Betul. Jadi dia menggunakan penjawat awam ni sebagai tempat dia orang betul-betul mencari sumber keuangan. Lubuk rezeki dia orang lah. 150,000 kadang-kadang. Satu orang yang baru bekerja setahun. Jadi macam mana dia buat? Macam kita cerita itulah. Tak ada bagi salary slip saja. Jadi ini penipuan. Tapi ini pun ini sekarang ni di persatuan mungkin kalau yang jenis tipu macam tu, yang jenis bank bagi duit, kita akan berjumpa dengan pihak bank supaya bank itu bertanggungjawab. Macam mana bagi duit senang-senang macam tu? Kalau tidak baik bagi kat kita semua contohnya lah. Jadi ini benda yang mungkin. Tapi kalau setakat kalau MLM contohnya macam yang water drop ni punyalah seksa nak mencari dia pun dah hilang jadi mungkin agak sukar. Kalau dah ditipu dia orang kata apa ni? Innalillahi. Hilang right. Amin, tengok di sini ada satu komen daripada Muhammad Adam Abdullah. Saya selalu juga menerima SMS yang telah menang itu dan ini berpuluh-puluh ribu dan ada juga sampai ratusan ribu. Ini menunjukkan data atau nombor telefon kita telah didedahkan oleh syarikat atau individu yang tidak bertanggungjawab. Apakah tiada undang-undang yang boleh menyekat perkara ini atau sudah ada undang-undang tapi hanya di atas kertas sahaja? Undang-undang baru ada. Baru ada. Saya ingat 2 minggu lepas telah di announce oleh Datuk Seri Rais. Lepas tu yang itu satu hal lah, tapi contohnya macam ni lah. Ya. Kalau somebody call Emma, anda telah menang sekarang ni GP kan, nak ni Grand Prix. Sempena Grand Prix ini nombor SIM card anda telah dipilih untuk menangi sekian-sekian. Kita nak cari siapa? Pasal mungkin dia kata nombor tu mungkin bila daftar dekat nak masuk ke TV ni kita bubuh nombor telefon. Nombor telefon tu siapa bagi. Jadi sukar untuk mengesan. Jadi kita yang kesan yang tak akhir ni kita sendirilah. Jangan kita boleh mudah diperdaya. Jadi benda-benda yang begini yang kadang-kadangnya dibuat secara terancang dan teratur. Yang pentingnya nombor satu tadilah yang kita cerita tadi, kita cuba cek balik. Ya.